各位弟兄姐妹，大家平安。 Salam sejahtera saudara-saudari sekalian 也是恭祝大家新年快乐，新年进步。 dan mengucapkan selamat tahun baru dan Tuhan memberkati di tahun yang baru terus maju. 感谢主，在这个第一个礼拜，我们可以来到主的面前， Kita bersyukur pada minggu yang pertama ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan. 求主引领我们前面的道路。 Kiranya Tuhan memimpin jalan di depan kita. 我们今天的题目就是如何来克服试探。 Tema kita pada pagi ini adalah bagaimana mengatasi pencobaan. 我们看马太福音第4章， Kita melihat dari Matius pasal yang keempat, 从第1节看到第11节。 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. 我用中文的先念，然后才用印尼文的念。 Terlebih dahulu akan dibacakan dalam Mandarin, lalu dalam bahasa Indonesia. 马太福音第4章从第1节开始，当时耶稣被圣灵引导旷野，受魔鬼的试探。他禁食40昼夜，后来就饿了。那试探人的近前来，对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这一些的石头变成食物。”耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里说出一切的话。”魔鬼就带他进入圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的神。”魔鬼又带他上了一座最高的山，将世界的万国以万国的荣华都指给他看，对他说：“你若服服拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣说：“撒旦退去吧，因为经上记着说，当拜主你的神，但要侍奉他。”于是魔鬼就离了耶稣，有天使来侍候他。 Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai ke-11 demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. 我们读经到此， Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. 在我们实际的生活告诉我们， Dalam realita hidup kita memberitahukan kepada kita, 我们人生活在这个世界脱不了所谓的试探， hidup kita tidak lepas daripada pencobaan. 无论是钱财地位， Walaupun itu dalam hal masalah harta benda maupun kedudukan, 或者男女关系的试探， ataupun hubungan antara pria dan wanita, 名誉我们的野心的试探，
Demikian juga dengan nama baik. 而且我们一种自私的试探。 Dan juga ada tentang keegosan kita. 一个作者就是名叫 John Owen， 他这样说。 Ada seorang penulis yang bernama John Owen berkata demikian. 他说试验跟试探是不一样。 Dia mengatakan ada beda antara ujian dan cobaan. 试验是从上帝而来， Ujian adalah dari Tuhan, 让我们能够成长， supaya kita dapat bertumbuh 更像上帝， lebih seperti Tuhan 而且更愿意顺服。 dan lebih rela untuk taat kepada Tuhan. 但是试探是从魔鬼而来的， Tetapi pencobaan adalah dari iblis. 目的是让我们落在罪恶， Tujuannya ialah membawa kita jatuh ke dalam dosa, 违背上帝的真理， melawan perintah Tuhan 而且远离上帝。 dan hidup jauh dari Tuhan. 这个试探的来源是从哪里来的呢？ Dari mana asal pencobaan ini? 第一是从魔鬼而来的， Yang pertama ada dari iblis. 好像我们刚才所看的经文 Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, 清楚说，试探是从魔鬼来的， dengan jelas dikatakan bahwa pencobaan dari iblis. 但是试探也是可能从这个世界来的， Tetapi pencobaan juga mungkin dari dunia ini, 就是包括我们人在里面， termasuk kita manusia di dalamnya. 世界一切的事物都能够成为试探的来源。 Segala daya tarik dan kemewahan dunia juga bisa menjadi sumber pencobaan. 而且第三方面是从我们自己来的， Yang ketiga adalah dari diri kita sendiri, 就是我们的野心， yaitu ambisi kita 或者我们肉体的情欲的这个力量。 atau keinginan daging kita. 好像保罗这样说， Seperti Paulus berkata, 在我里面有两种的力，hukum两种的力， di dalam diriku ada dua hukum, 就是顺服上帝的力， ada hukum yang ingin taat kepada Tuhan, 但是有这个肉体的力， dan juga ada keinginan daging 把我们拉到离开上帝，行这个恶行。 yang menyeret kita jauh daripada Tuhan dan masuk ke 所 dalam 以 dosa. 试探也可能从我们里面出来的东西。 Jadi pencobaan bisa jadi juga dari dalam diri kita sendiri. 这个试探有很大的危险性， Pencobaan ini mempunyai hal yang berbahaya. 好像亚当跌入这个试探中， Seperti Adam yang jatuh ke dalam dosa, 就面对死亡。 menghadapi kematian atau maut. 当亚看阿看他不顺服上帝的命令的时候， Ketika Akan tidak taat kepada perintah Tuhan, 他受到当时耶利哥这些的宝贝影响，吸引他的时候， ketika dia menghadapi kekayaan dari Yeriko, 他落在这个试探里面， dia jatuh ke dalam pencobaan ini 然后就要受到很大的刑罚。 dan mendapat hukuman yang sangat berat. 亚伯拉罕、大卫也是曾经落在试探里面， Abraham dan Daud juga pernah jatuh ke dalam pencobaan. 所以他们不是完全的人。 Karena mereka bukan orang yang sempurna. 今天我们来看耶稣所面对的试探， Hari ini kita akan melihat pencobaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. 经文很清楚告诉我们， Firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita, 这个试探的来源是从魔鬼而来的。 sumber dari pencobaan ini ada dari iblis. 魔鬼是试探的源头。 Iblis adalah master daripada pencobaan. 彼得说，他好像狮子，号叫的狮子，要吞窃这一些的人。 Di dalam kitab Petrus dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menelan mangsanya. 他是黑暗这个邪恶的源头， Dia adalah sumber kegelapan dan kejahatan, 他是抵挡真理的， melawan kebenaran, 而且要把人带入这个罪恶。 dan ingin menjerumuskan manusia dalam dosa. 在我们人生的历史里面， Sepanjang sejarah manusia, 他不断用尽办法来试探这个世人， dia terus bekerja dengan segala cara untuk menggoda manusia, 让我们这个人跟随他的路。 supaya manusia bisa mengikuti jalannya. 在经文告诉我们，撒旦用3种的方法来试探耶稣。 Firman Tuhan hari ini memberitahukan bahwa
iblis mencobai Tuhan dalam 3 pencobaan. 第一的就是叫耶稣把这个石头变成食物或者变成饼。 Pencobaan yang pertama ialah batu menjadi roti. 撒旦对耶稣说 Iblis berkata kepada Yesus, 若你是上帝的儿子， jika engkau anak Allah, 你可以吩咐这些的石头变成食物或者变成饼。 perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. 我们注意魔鬼所说的话， Kita perhatikan apa yang dikatakan iblis. 他说：“如果你是上帝的儿子的话， Iblis berkata, jika engkau anak Allah. 就是他用一种怀疑的心态 Dia dengan satu hati yang meragukan 对耶稣说：如果你真的是上帝的儿子， berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau benar-benar anak Allah, 你一定能够做出神迹出来。 kamu pasti bisa melakukan mujizat. 如果我们看第3章的话， Kalau kita melihat pasal yang ketiga, 当耶稣受洗的时候呢， pada waktu Yesus dibaptis, 父神很清楚说：这是我亲爱的儿子。 Allah Bapa dengan jelas berkata bahwa ini adalah anak yang kukasihi. 上帝公告耶稣是他独生的儿子， Allah Bapa mengumumkan bahwa Yesus adalah anak Allah. 但是魔鬼想要这个否认这个耶稣的身份， Tetapi iblis berusaha untuk tidak mengakui status daripada Tuhan 所以 Yesus. 他要试探他，让他落在罪恶里面。 Sehingga ia mau mencobai supaya ia jatuh ke dalam dosa. 魔鬼的试探的目的是什么呢？ Apa tujuan daripada pencobaan iblis? 让耶稣从属灵的生活中要转到这个肉体或者这个情欲的需要。 Dia mau mengalihkan bahwa hal rohani kepada hal jasmani. 魔鬼的目的是让耶稣没有完全的心相信跟随上帝。 Tujuannya supaya Tuhan Yesus tidak sepenuh hati percaya kepada Allah Bapa. 要用他自己的方法来解决他的问题。 Dengan cara dia untuk menyelesaikan masalahnya. 这个魔鬼要试探耶稣， Iblis ingin mencobai Yesus 让耶稣用他的神性、他的神的能力来为他自己做事情。 supaya Tuhan Yesus menggunakan kealahannya mengatasi masalahnya pada saat itu. 要这个成就他个人自己的意念， Untuk dapat mewujudkan keinginannya 而且不顺从上帝的计划和旨意。 dan tidak sesuai dengan rencana kehendak Allah 最 Bapa. 终的这个魔鬼要引领这个耶稣进入这个罪恶。 Dan yang tujuan terakhir adalah ingin mengiring Tuhan Yesus masuk ke dalam dosa. 好像当时他试探亚当的时候， Seperti pada awalnya dia mencobai Adam. 但是我们感谢上帝， Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, 耶稣胜了这个试探。 Yesus menang atas pencobaan ini. 那我们看这个魔鬼试探的方式， Sekarang kita mau melihat strategi yang dipakai oleh iblis. 他是那么明知的这个魔鬼， Dia sangat berhikmat dan mengerti。 dia sangat berhikmat dan mengerti. 当他看到耶稣在最软弱的这一点的时候， Ketika dia melihat waktu Tuhan Yesus sangat lemah, 他就来到耶稣的面前，趁着他的软弱来引导他进入这个试探。 dia datang ke hadapan Tuhan Yesus supaya berdasarkan kelemahannya pada saat itu dapat membawa dia ke dalam pencobaan. 圣经刚才清楚告诉我们， Firman Tuhan tadi dengan jelas mengatakan kepada kita, 耶稣禁食了40昼夜， Yesus telah berpuasa 40 hari 40 malam. 就是进入一个很饿、很严重的一种的状态。 Yaitu pada saat itu dia pasti sangat lapar. 有一些人对这些的禁食做一些的研究， Ada orang yang mengadakan penyelidikan dalam hal ini. 他说禁食呢可以分成三个阶段。 Berpuasa dapat dikategorikan dalam 3. 那第一个阶段就是前2-3天， Yang pertama adalah 2 atau 3 hari.
那当我们刚刚进食2-3天的时候，觉得很饿，这个很明显，我们能够感觉到。 Setelah berpuasa 2-3 hari itu kita sangat ada rasa lapar, itu sangat jelas. 那但是进入第2个阶段，过了2-3天的时候， Masuk ke tahap kedua setelah lewat 2 dan 3 hari ini, 那我们可能不会觉得很饿， kita mungkin tidak lagi merasa begitu lapar. 但是我们的身体的这个状况就越来会越弱， Tetapi tubuh kita akan makin lemah. 因为我们里面的我们的力已经被这个进食吞噬了。 Karena energi kita telah terpakai selama puasa. 那如果经过20天到40天的话呢， Kalau setelah melewati 20 sampai 40 hari, 它会进入一个危险的状况。 dia akan masuk dalam satu tahap yang sangat membahayakan. 所谓饿死，就是饿到死，因为里面真的没有东西了。 Seperti bisa mati kelaparan. 耶稣进入40天的禁食， Yesus setelah 40 hari berpuasa, 就是说他进入这个第3段一个很危险的段落里面， berarti Tuhan Yesus telah masuk dalam tahap yang ketiga yang sangat-sangat lemah. 里面真的没有东西了。 Dalam tubuhnya sudah benar-benar tidak ada makanan. 如果没有很快去解决的话， Kalau tidak segera diatasi, 就会进入这个死亡。 bisa menghadapi kematian. 所以耶稣在一个非常大的需要里面， Oleh sebab itu dalam sangat kebutuhan yang sangat ini, 那魔鬼就看到这个是最大的机会， iblis melihat ini adalah satu kesempatan yang besar. 怎么样引诱他，让他犯罪或者离开上帝的旨意。 Bagaimana mencobai Tuhan Yesus supaya ia jatuh ke dalam dosa. 在我们每一天的生活也是如此。 Di dalam kehidupan kita sehari-hari juga demikian. 我们在哪一个地方最弱的话， Di mana titik lemah kita, 那个就是这个撒旦最大的机会。 ini adalah kesempatan bagi iblis. 在我们最黑暗的一面里面， Dalam sisi gelap kita, 那个是最容易我们会落在罪恶试探当中。 itu adalah tempat di mana kita paling mudah untuk jatuh ke dalam 所以 dosa. 我们要非常的注意。 Oleh sebab itu kita harus sangat waspada. 耶稣怎么样回答魔鬼的试探呢？ Bagaimana Tuhan Yesus menjawab iblis? 在第4节那边告诉我们， Di dalam ayat 4 dikatakan, 耶稣引用旧约的圣经 Tuhan Yesus memakai perjanjian lama 来回答这个魔鬼的引诱。 untuk menjawab pencobaan daripada iblis ini. 耶稣说，经上就是圣经有这样说过， Tuhan Yesus berkata ada tertulis, yaitu di dalam firman Tuhan. 人不是单单靠着饼或者在这个世界， Manusia hidup bukan dari roti saja, 但是要靠着上帝口中所出来的一切的话语。 tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 耶稣的意思是这样说， Maksud dari Tuhan Yesus adalah 圣经的话就是我们属灵的这个宝剑， firman Tuhan adalah hal yang berharga bagi 我们属灵的宝剑， hal yang penting sebagai rohani kita, senjata rohani senjata kita。 rohani kita. 当我们面对这个属灵的挑战的时候， Ketika kita menghadapi pencobaan rohani, 我们要靠着上帝的话 kita harus bersandar kepada firman 来 Tuhan 面对这个魔鬼的试探。 untuk menghadapi pencobaan iblis. 所以耶尔文他这样说： Oleh sebab itu John Calvin berkata, 如果一个基督徒 jika seorang Kristen 没有很这个老练在圣经的话里面了解明白神的话的话， tidak melatih diri di dalam firman Tuhan, 他会很容易落在试探当中， dia akan gampang terjerat dalam tipu daya iblis. 因为没有一个属灵的宝剑墙壁围着他。 Karena tidak ada senjata rohani dan seperti tembok yang membentenginya. 那主耶稣这样的回答，第2个意思呢， Nah, Tuhan Yesus menjawab demikian, artinya 让他回到这个属灵的原则。 dan ia mau kembali kepada hal rohani. 他来到这个世界 Dia datang ke dalam dunia 是 ini 要遵行上帝的意思。 adalah untuk menaati kehendak Allah. 那魔鬼要把它弯掉，把它动弯了。
Iblis ingin mengarahkan pandangan Yesus 让顺着这个肉体世界的需要。 supaya lebih mementingkan hal roh 所以 duniawi. 耶稣说要靠着上帝的旨意而行。 Tapi maka Tuhan Yesus berkata harus berjalan sesuai dengan kehendak Allah. 然后耶稣这样的回答也是表示， Yang ketiga, Yesus berjawab demikian juga berarti 他全心相信天父， segenap hati ia percaya kepada Tuhan. 他不要用他的权柄来表达他自己的力量， Dia tidak mau menggunakan keilahiannya untuk memamerkan dirinya. 但是他愿意顺服上帝的心意。 Tetapi dia mau rela taat sepenuhnya kepada Bapa. 当主耶稣说人活着不是单单靠着饼的时候， Ketika Yesus berkata manusia hidup bukan hanya dari roti saja, 不是说我们不需要食物或者这个肉体的东西， bukan berarti kita tidak perlu makanan jasmani. 但是耶稣所要讲的就是属灵的问题是更重要的。 Yang ingin Yesus tekankan adalah bahwa hal rohani itu lebih penting. 上帝的话语是更重要的， Firman Tuhan lebih penting. 真正能够满足我们人的需要， Benar-benar dapat memuaskan kebutuhan manusia. 无论是肉体的需要或者属灵的需要， Baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani. 是上帝的话， Adalah firman Tuhan. 不是世上的一切的东西。 Bukan hal-hal duniawi di 世界 dunia. 的东西我们需要， Hal dunia kita perlu. 但是它不能够整个满足我们里面的需要。 Tetapi dia tidak dapat memuaskan hal di dalam diri kita. 只有上帝的话语 Hanya firman Tuhan 才能够真正填满供应我们灵里或者身体上的需要。 yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan jiwa dan rohani kita. 所以我们今天成为基督徒， Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen, 我们要非常明白上帝的话， kita harus paham firman Tuhan 愿意顺服他的旨意， dan rela taat kepada kehendak Tuhan. 我们愿意顺服上帝， Kita rela taat kepada Tuhan 透过一切比起的一切， lebih daripada segalanya, 让我们能够成为一个成长的基督徒。 supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang dewasa. 那第二方面，这个魔鬼的试探， Yang kedua, pencobaan kedua, 就是叫耶稣从这个屋顶上跳下来。 yaitu supaya Tuhan menjatuhkan diri ke bawah. 那第二个试探，魔鬼把耶稣带到这个圣城，就是耶路撒冷这个地方。 Iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci yaitu Yerusalem, 然后把它放在这个殿中的最高的地方， dan menempatkannya di bumbungan bait Allah 对他说：“你可以从这个地方跳下去。 dan berkata kepadanya, engkau dapat menjatuhkan dirimu. 等一下，上帝会差派他的天使使者来帮助你。 Nanti Bapa Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menopang kau, 让你的脚不会碰到这个石头， supaya kakimu tidak terantuk 让你的身体不会受到任何的受伤。 dan tubuhmu tidak akan menghadapi 那 cedera. 当魔鬼说这个话的时候呢， Ketika iblis mengatakan hal ini, 他是引用旧约圣经的话语 dia memakai firman Tuhan 来诱惑主耶稣。 untuk mencobai Tuhan Yesus. 如果在前面的试探里面， Kalau pencobaan yang pertama, 耶稣能够用上帝的话语来抵挡这个魔鬼的试探。 Yesus dapat menggunakan firman Allah untuk melawan pencobaan iblis. 那现在魔鬼用上帝的话语来试探主耶稣， Sekarang iblis menggunakan firman Tuhan untuk mencobai Tuhan Yesus. 可能他看到耶稣能够用上帝的话来抵挡他的计谋， Mungkin karena dia melihat bahwa Tuhan Yesus dapat menggunakan firman Allah untuk menghadapi siasatnya. 他现在用神的话语来引惑这个耶稣基督。 Sekarang dia menggunakan firman Tuhan untuk mencobai Tuhan Yesus. 所以魔鬼也是明白神的话语， Oleh sebab itu iblis juga tahu firman 他 Tuhan. 能够引用上帝的话语， Dia bisa memakai firman Tuhan, 但是用他个人的心意来引用， tetapi dengan kehendak dia sendiri memakainya. 而且用错误的方法来了解或者讲解这个圣经的话语。 Dan dengan penafsiran yang salah untuk memakai 所以我 firman-Nya. 们今天对人说神的话语的话，我们也是要非常的注意。 Oleh sebab itu saat ini kalau kita memakai firman Tuhan,
kita juga harus hati-hati. 如果我们听到人家用神的话语来劝勉我们，我们也是要非常的注意。 Kalau ada orang juga menasehati kita dengan firman Tuhan, kita juga harus perhatikan baik-baik. 我们要了解这个人是真的用爱心、用神的话来劝勉我们， Apakah orang ini benar-benar dengan kasih menasehati kita, 或者他这个肆意的利用神的话来破坏我们。 atau dia mempunyai maksud tersembunyi untuk menghancurkan kita? 如果一个人用神的话来劝勉我们， Kalau seseorang dengan firman Tuhan menasihati kita, 我们要了解他这个人的背后有什么目的， kita juga perlu memahami orang ini ada maksud apa. 是不是真的用爱心、真心来劝勉我们？ Apakah dia benar-benar dengan kasih untuk menasihati kita? 如果一个人用神的话来劝勉我们， Kalau seseorang menasihati kita dengan firman Tuhan, 我们也是要看这个人的生命是如何， kita juga perlu melihat bagaimana kehidupan orang ini. 是否他有活出好像圣灵的果子， Apakah dia menghasilkan buah-buah Roh Kudus? 是否他的生命里面有真实的爱而且喜乐， Apakah dalam hidupnya ada kasih dan sukacita? 有真的平安和忍耐， Ada damai sejahtera, ada kesabaran, 有这个实行善心的心态， ada kemurahan dan kebaikan, 忠心或者能够控制他自己的人。 ada kesetiaan dan kelemah lembutan dan penguasaan diri. 当一个人用神的话语来劝勉我们的时候， Ketika seseorang dengan firman Tuhan menasihati kita, 我们也是要看这个人的生活是如何， kita juga harus melihat bagaimana kehidupan orang ini. 他怎么样处理他的家庭， Bagaimana dia menata keluarganya, 他怎么样处理他的灵命生活， bagaimana dia menata kerohaniannya, 他怎么样处理他的事业， bagaimana dia menjalankan bisnisnya, 他怎么样这个发展他的这个专业性的东西， bagaimana dia mengembangkan profesinya, 他的道德是如何， moralnya bagaimana. 那要经过考验，我们才可以领受他一切的说法。 Setelah kita mengerti, kita baru dapat menerima 所以 nasihatnya. 我们要非常要小心， Oleh sebab itu kita harus hati-hati. 魔鬼能够使用神的话语， Iblis dapat memakai firman Tuhan. 也是提醒我们今天的基督徒 Ini juga mengingatkan kita pada saat ini. 要更认真的了解神的话。 Supaya kita lebih memahami firman Tuhan. 若你不是认真的话， Kalau engkau tidak sungguh-sungguh, 那你的敌人会比你更明白或者更了解上帝的话语。 musuhmu akan lebih mengerti firman Tuhan. 然后耶稣回答这个魔鬼的试探， Lalu Yesus menjawab pencobaan iblis ini. 耶稣也是引用这个圣经另外一个经文， Tuhan Yesus juga memakai bagian lain daripada firman Tuhan. 也是表明耶稣本身很明白神的话语， Ini juga menyatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri juga sangat mengerti firman Tuhan. 他能够马上用神的话来回答神的话， Dia dapat dengan cepat menjawab dengan firman Tuhan. 他能够很快的用神的话来回答神的话。 Dia dapat dengan cepat dengan firman Tuhan menjawab firman Tuhan. 那表明他对神的话有很清楚的明白， Menyatakan bahwa dia sangat memahami firman Tuhan. 也是很明白我们基督教这个信仰的原则。 Dan juga memahami prinsip iman orang Kristen. 那魔鬼没有给我们时间， Iblis tidak memberikan waktu kepada kita. 那如果我们心没有预备好的话， Kalau hati kita tidak siap, 我们就很快会落在他的计谋里面。 kita akan cepat jatuh ke dalam jeratnya. 耶稣说：“你不可以试探上帝。 Tuhan Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. 虽然上帝能够帮助你， Walaupun Allah dapat membantumu, 他能够差遣天使来托住你，让你不会落在这个地上。 dia dapat mengutus malaikatnya supaya engkau tidak jatuh. 但是你不可以用上帝的权柄来试探上帝本身。 Tapi engkau tidak boleh menggunakan kekuasaan Allah untuk mencobai Tuhan. 所以他就说：你不可以试探上帝。 Artinya engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. 一个人试探上帝， Seorang yang mencobai Allah, 就是好像要利用上帝的话，就是好像他要利用上帝的意思。
Seperti dia hendak memakai memakai kekuasaan daripada Allah itu sendiri. 他要用上帝的权柄来成就他个人的意念。 Dia ingin memakai kekuasaan Allah untuk memenuhi keinginan dirinya 这个 sendiri. 是所谓试探上帝的意思。 Ini adalah maksudnya mencobai Allah. 有人这样描写： Ada orang menggambarkan demikian. 我们试探上帝， Kita mencobai Allah 好像我们在一辆的汽车里面， seperti kita dalam satu mobil, 我们驾驶这个汽车， kita memegang setir mobil 让上帝来跟随我们， dan Tuhan Yesus Allah ikut dengan kita. 就是上帝要跟随我们的意思。 Artinya Allah ikut dengan kehendak kita. 一个人试探上帝， Seseorang yang mencobai Allah 是要证明上帝你是真的上帝，或者不是真的。 dia ingin berkata kepada Allah, engkau Allah atau bukan Allah. 是用一种的一种的根据来承认上帝的权柄， Dan ingin suatu bukti bahwa Allah itu berkuasa. 不是用信心来跟随上帝。 Bukan dengan iman mengikut Tuhan. 这个 Allah. 不是圣经的道理。 Ini bukan kebenaran firman 圣 Tuhan. 经的道理是叫我们用信心来跟随或者接纳上帝。 Firman Allah mengatakan bahwa kita harus dengan iman mengikuti Allah. 耶稣说：“你不可以试探上帝。” Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. 就是我们不要做一些很危险的事情，让我们故意的要上帝来解决我们的问题。 Artinya kita jangan menggunakan kuasa Allah untuk 不是我们自己故意 kita dengan sengaja memakai kekuasaan Allah. 做出一些危险为难的事情， Melakukan suatu hal yang membahayakan 让上帝来去解决。 supaya Allah datang untuk menyelesaikan. 这个目的是不一样。 Ini tujuannya berbeda. 如果我们真的面对困难的话， Kalau kita sungguh-sungguh menghadapi kesulitan, 我们相信上帝是全能能够帮助我们的。 kita tahu Allah yang berkuasa dapat menolong kita. 但是如果我们故意做出一些为难危险的事情， Tetapi kalau kita dengan sengaja melakukan hal-hal yang berbahaya 叫上帝来解决我们的问题， dan meminta Tuhan untuk datang menyelesaikan masalah kita, 那这个是一种试探的态度， ini adalah sikap yang mencobai Allah. 这个是不可以的。 Ini tidak boleh. 当以色列在旷野的时候， Pada waktu Israel di padang gurun, 他们面对困难， mereka menghadapi kesulitan. 没有水喝， Tidak ada air untuk minum. 他们会死在那边， Mereka akan mati di sana. 所以他们就抗议上帝， Dan mereka menantang 他 Tuhan 们抗议摩西， dan menantang Musa. 为什么你不给我们水喝？ Mengapa engkau tidak memberikan kami air minum? 当他们这样对待上帝的时候， Ketika mereka dengan sikap demikian menghadapi Allah, 圣经说他们就是试探上帝， firman Tuhan mengatakan bahwa mereka mencobai Allah. 因为他们不相信上帝在他们当中。 Karena mereka tidak percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. 那最后一个试探是叫耶稣这个俯伏敬拜这个魔鬼。 Pencobaan yang terakhir adalah iblis meminta Yesus untuk sujud menyembah iblis. 耶稣魔鬼把耶稣带到这个山顶， Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi 然后给他看世界的万国， dan memperlihatkan kepadanya kekayaan dan kemewahan dunia 而且万国一切的荣华。 dan kemewahan kerajaan dunia. 各位弟兄姐妹，如果我们不太清楚这一节的经文的话， Saudara-saudari, kalau kita tidak memahami ayat ini, 那我们找一天一起来到 Monas 那边，Monas 最高的地方那边。 kita boleh datang ke Monas, Tugu Monas. 那我们看这个雅加达有多大的地方， Kita bisa melihat kota Jakarta yang begitu besar. 或者我们可以上我们这个教会有8楼的上面的第8楼， Atau kita naik ke rooftop lantai 8. 我们可以看这个雅加达有多大。 Kita dapat melihat bagaimana besarnya Jakarta. 撒旦就是这样对耶稣说 Iblis berkata demikian kepada Tuhan Yesus. 你看到这个万国的荣华， Engkau melihat kekayaan pada dunia ini. 我要把这些的东西给你，
saya akan memberikan semua ini kepadamu 若你跪拜我， jika engkau sujud menyembahku. 这个是一个这个魔鬼的这个承诺或者他的应许， Ini adalah kehendak daripada si iblis. 也是一种魔鬼的诡诈。 Ini ada juga tipu daya iblis. 是否魔鬼是拥有这个世界的权柄呢？ Apakah iblis benar-benar punya kekuasaan atas dunia ini? 魔鬼的权柄是有限的， Kekuasaan iblis itu terbatas, 是在上帝许可之下的权柄。 yaitu di dalam batasan yang diizinkan oleh Allah. 所以魔鬼不是这个全能的全能的一位这个一位这个世界的这个全能的主宰， Dia bukan penguasa yang sebenarnya, 但是他的权柄是暂时的， dan kekuasaannya adalah sementara. 所以他要用他暂时的权柄，要带领引入人家落在这个暂时的这个世界的钱财里面。 Dan dengan kekuasaannya yang sementara, dia ingin menjerumuskan manusia ke dalam kekayaan yang sementara. 所以今天很多人去跟随这个魔鬼， Dan hari ini banyak orang yang mengikuti iblis, 是为了要得着这个暂时世界的财宝， ingin mendapatkan kemewahan yang sementara ini. 但是他们不了解，在这个一切的世界的背后，哪一个人是掌权的？ Dan mereka tidak memahami di akhir daripada seluruh kehidupan yang sementara ini, siapa seluruhnya yang berkuasa. 耶稣明白这个事情， Yesus sangat paham hal ini. 所以他就对他说：“你只要敬拜上帝真神。” Oleh sebab itu dia berkata, engkau hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah. 魔鬼这个试探是有一些的目的在里面， Pencobaan iblis ini mempunyai tujuan 让耶稣可以得着冠冕，但是不用上十字架的意思。 Dia maksudnya supaya Tuhan Yesus dapat mendapatkan mahkota kemuliaan tapi tanpa salib. 你不需要痛苦， Engkau tidak usah menderita. 你不要使命， Engkau tidak perlu mengorbankan dirinya. 但是你可以得着这个世界。 Tetapi engkau dapat mendapatkan dunia ini. 只有你跟随我， Hanya engkau ikut aku, 或者敬拜我， menyembah aku. 这个是魔鬼的方法， Ini adalah cara iblis 用各种的方法 Dengan 来得着各种的东西， dengan berbagai cara untuk dapat berbagai hal. 而且要把人的心从敬拜上帝这个方向转到去敬拜这个世界，而且这个黑势力。 Ingin membelokkan hati manusia yang menyembah kepada Allah kepada dunia ini. 所以耶稣第4节就对他说 Oleh sebab itu dalam ayat ke-10 Yesus berkata, 他说魔鬼你退去吧， dia berkata, enyalah iblis. 表明耶稣的权柄比魔鬼的权柄更大。 Ini menyatakan bahwa kekuasaan Tuhan Yesus lebih besar daripada kekuasaan iblis. 耶稣跟他说：“你只有敬拜，你可以只有敬拜上帝。 Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu saja. ”耶稣回答说：“就是真神只有一位， Yesus berkata bahwa Allah yang sesungguhnya hanya ada satu. 除了真神没有其他的神。” Selain Allah tidak ada yang lain. 那我们现在来看，上帝的话语比这个魔鬼的试探，它的优点是在哪一些东西呢？ Selanjutnya kita akan melihat keunggulan firman Tuhan atas pencobaan iblis. 上帝的话是有上帝的权柄在里面， Firman Tuhan dalamnya mengandung otoritas Allah. 上帝的权柄是全能的权柄， Otoritas Allah adalah sangat 要带给我们平安喜乐。 yang memberikan damai sejahtera kepada kita. 但是这个魔鬼的试探， Tetapi 有这个魔鬼的权柄里面， pencobaan daripada iblis ada kekuasaan dari iblis di dalamnya. 是会带入我们落在罪恶的这个道路里面， Yang membawa kita di dalam jalan dosa. 是一种危险的权柄。 Itu adalah kekuasaan yang sangat berbahaya. 神的话是真理， Firman Tuhan adalah kebenaran. 但是魔鬼的试探是一种的诡诈或者诡计。 Pencobaan iblis adalah suatu tipu daya. 上帝的话是光， Firman Tuhan adalah terang. 要带领我们进入光明的道路。
yang membawa kita di dalam jalan yang terang, 平安的道路。 jalan damai sejahtera. 但是魔鬼的试探是黑暗， Tetapi pencobaan iblis adalah kegelapan 要把我们带入这个黑暗的世界。 yang membawa kita kepada dunia yang gelap. 神的话能够引领我们进入永生， Firman Tuhan dapat membawa kita kepada hidup yang kekal, 但是魔鬼的试探会带入我们这个进入永远的死亡。 tetapi pencobaan dari iblis dapat membawa kita kepada kematian, kebinasaan kekal. 神的话是能够我们的思想想到真的方向或者正确的方向， Firman Tuhan dapat menuntun kita dalam jalan yang benar, jalan yang lurus. 但是魔鬼的试探会引诱我们进入一些黑暗或者这个消极的方法。 Tetapi pencobaan daripada iblis itu membawa kita kepada jalan yang jahat. 神的话语能够坚固我们的信心， Firman Tuhan dapat menguatkan, meneguhkan iman kita, 让我们能够在主里面成长， supaya kita dapat bertumbuh di dalam firman, 让我们的道德不断得着陶造， dan karakter kita terus diperbaharui, 让我们能够更像耶稣， supaya kita lebih mirip seperti Tuhan Yesus, 坚定我们的信仰。 dan meneguhkan iman kita. 但是魔鬼的试探 Tetapi pencobaan dari 是要 iblis 破坏我们的信心， ingin menghancurkan iman kita, 让我们更像他， supaya kita lebih mirip dia, 活在黑暗， hidup di dalam kegelapan, 不管什么是道德， dan tidak mempedulikan masalah moral， tidak 而 mempedulikan 且 moral, 远离上帝。 dan menjauhi Tuhan. 所以这个我们可以看得很清楚， Ini kita dapat lihat dengan jelas, 这个上帝的话跟这个魔鬼的试探有哪一些的差别？ dan kita dapat melihat apa firman Tuhan dan pencobaan iblis pada iblis itu bedanya sangat jauh. 今天我们怎么样来面对世纪的试探呢？ Bagaimana hari ini kita mengatasi pencobaan? 有两个很重要的事情我们要做的。 Ada dua hal yang penting yang untuk kita lakukan. 第一，我们做一些防备的工作。 Kita melakukan tindakan preventif. 我们还没有进入这个试探的时候， Ketika kita sebelum memasuki pencobaan, 我们要了解一些的东西， kita harus memahami beberapa hal, 或者要有一些防备这个试探来临的这个问题。 untuk bisa mengantisipasi daripada datangnya pencobaan. 我们在哪里最软弱的地方？ Di mana titik lemah kita? 那个就是我们最容易跌落罪恶。 Di situ kita paling mudah jatuh ke dalam dosa. 比方说，你很喜欢恨人， Misalkan engkau bisa sangat dengan mudah membenci orang, 或者这个喜欢喝酒， atau suka minum minuman 或 alkoholik, 者你的脾气很不好， atau emosional, 那个就是你的弱点， itu adalah kelemahanmu. 那个就是你黑暗的一部分， Itu adalah sisi gelapmu. 那个是最容易你会落在罪恶里面。 Itu adalah di mana engkau dapat dengan mudah jatuh ke dalam dosa. 所以你要在这一些的范围里面， Oleh sebab itu di dalam hal ini, 你要非常的小心， kau harus hati-hati. 或者你要非常了解你这个人呢有什么的弱点或者黑暗的一面。 Harus memahami diri kita di mana ada kelemahan, titik lemah, dan sisi gelap. 如果我们不了解的话， Kalau kita tidak paham, 我们随时或者有意无意会很快很容易的落在这个试探当中。 kita dengan mudah sengaja atau tidak sengaja jatuh ke dalam pencobaan. 第二，我们要远离这个罪恶的环境， Yang kedua, kita menghindari lingkungan 或者远离这个试探的世界。 atau dunia pencobaan ini. 如果有一些地方会引诱你落在这个罪恶的试探， Kalau ada tempat yang bisa membawa engkau jatuh ke dalam dosa, 比方说夜总会， misalkan night club 或者赌博场， atau kasino, 或者你的朋友常常就是在这个罪恶试探里打滚的人， atau teman-teman yang hidup dalam kegelapan, 那这些的人你都要小心。 engkau harus hati-hati terhadap orang-orang 不 demikian. 是说我们恨他， Bukan kita membenci 但 mereka, 是我们不要跟从他来走。 tetapi kita tidak mau jalan dengan seperti mereka. 如果这个赌博场会把你拉到赌博的这个生活的话， Kalau kasino bisa membawa engkau ke dalam kehidupan 那 penjudian, 你就要很小心，不要踏进那个地方去。 maka engkau harus hati-hati, jangan datang ke tempat itu. 或者你要对魔鬼的试探的方式要很明显很敏感。
Atau engkau memiliki kepekaan akan tipu daya 每一 iblis. 件发生在我们的事情上， Setiap masalah dalam hidup kita, 我们都要求告上帝给我们一个聪明智慧来了解明白哪一个是真的从神而来，或者一些的魔鬼的试探。 kita harus memahami dan memohon petunjuk Tuhan apakah ini kehendak Tuhan atau pencobaan daripada iblis. 那第二方面， Hal yang kedua, 我们要建立我们这个保安的墙壁， kita harus membangun pertahanan diri terhadap pencobaan. 活在上帝的话语里面。 Hidup di dalam firman Tuhan. 耶稣把他的经验告诉我们， Yesus memberitahukan pengalamannya. 如何他面对这个撒旦的试探， Bagaimana dia menghadapi pencobaan iblis. 是要给我们一个很重要的信息， Adalah untuk memberitakan satu berita bagi kita. 在我们的生命里面， Di dalam hidup kita 要建立我们这个灵命的墙壁， harus membangun 就 pertahanan 是 diri. 上帝的话。 Yaitu firman Tuhan. 今天我们脱不了这个试探， Hari ini kita tidak bisa lepas daripada pencobaan. 但是我们可以建立我们的墙壁， Tapi kita bisa membangun pertahanan 活 diri. 在神的话里面， Hidup di dalam firman 常 Tuhan. 常警醒祷告， Selalu berjaga-jaga dan berdoa. 求圣灵带领我们。 Kiranya Tuhan menolong kita. 我们有两个这个回应上帝话语实际的行动。 Dan kita ada 2 proyek ketaatan. 那第一，让我们真的在神的话语里面扎根。 Yang pertama adalah berkomitmen untuk berakar dalam firman 我 Tuhan. 希望在2020年新的一年里面， Saya berharap di tahun yang baru 2025 ini, 我们有一个心智， kita mempunyai satu komitmen 让我们的生命建在上帝的话语里面。 agar hidup kita berakar di dalam firman Tuhan. 我们今年整年的讲台 Untuk tahun ini, sepanjang tahun pelayanan mimbar, 是要根据马太福音来讲的， akan berdasarkan pada kitab Matius. 所以我建议让我们今年最少了解阅读明白这个马太福音这一本的书。 Paling tidak kita setahun ini bisa memahami isi daripada kitab Injil Matius. 我们每一天要阅读圣经， Setiap hari kita harus membaca firman Tuhan. 还有昼夜思想， Merenungkannya siang dan malam. 去遵行， Melakukannya 而且分享神的话。 dan membagikannya bagi orang lain. 如果我们这样做的话， Jika kita melakukan hal ini, 我们相信我们的灵命能够坚固， kita percaya bahwa iman kita dapat diteguhkan 能够克服这个世界魔鬼一切的引诱。 dan dapat menghadapi pencobaan dari iblis dan 那 dunia 第二 ini. 方面， Yang kedua, 警醒祷告， berjaga-jaga dan berdoa. 我们不可以太随便， Kita tidak boleh sembarangan, 我们不可以太过放松或者放纵。 kita tidak boleh lengah. 当我们放纵的时候， Ketika kita lengah, 就是好像我们把我们房子的门打开， seperti pintu rumah kita itu terbuka. 我们邀请或者认许这个魔鬼来到我们的生命中。 Dan sepertinya kita mengizinkan iblis masuk ke dalam kehidupan 那 kita. 当我们警醒祷告的时候， Ketika kita berjaga-jaga dan berdoa, 我们就能够把一切的危险挡住，让它不能够进入我们的生命中。 kita dapat menghindari segala bahaya dari luar. 祝大家新年快乐！ Selamat tahun baru bagi saudara sekalian. 祝大家在新的一年在反思上都进步。 Dan maju dalam segala hal. 祝大家在新的一年在神的话里面能够扎根。 Kiranya saudara-saudara juga terus berakar di dalam firman Tuhan. 我们低头祷告。 Kita berdoa.